Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita buka majlis dengan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Jadi kita alhamdulillah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuhnya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat Allah Taala disebut wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau mana kamu mengeri nikmat Allah Subhanahu wa taala ni maka tak terkira. Jadi sama-samalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar akhirnya kita menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini insya-Allah hari ini kita ada sedikit sama santai lah yang kita akan bincangkan satu tajuk iaitu hikmah Ramadan di musim PKP. Jadi alhamdulillah hari ini kita ada panel sahabat Anas sendiri daripada UKM, iaitu saudara Muhammad Zakri Zamani bin Saleh, iaitu Presiden isi UKM. Jadi sebelum tu saya akan maklumkan untuk sama santai ini kita ada 3 round. Pertama sekali soalan daripada saya sendiri. Kedua, saya bukalah soalan kepada siapa-siapa nak tanya, boleh tulis di ruang komen. Dan last sekali kita akan ada sedikit kesimpulan lah. Jadi saya mulakan dululah. Saudara Zakri sedia? Okey. InsyaAllah. Jelas Okey, soalan pertama. Hari ini kita melihat apabila datang bulan Ramadan, kita melihat kepada bulan yang penuh dengan ibrah. Dan disebut sebagai, biasa kalau kita tengok, Ustaz akan sebut dia sebagai Madrasah Ramadan. Jadi apakah yang saudara Zakri sendiri faham tentang Madrasah Ramadan dan bagaimana prosesnya? Tafadhal. Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang berbahaya apa ni, yang dihormati sahabat Ana Muhammad Khalis bin Rami, alhamdulillah dah sekian lama tidak berjumpa dengan beliau, jumpa di online ni. Alhamdulillah berkaitan dengan soalan tadi, suka anda apa ni Maksudna Muhammad kita menterjemah barangkali ataupun kita mendefinisikan sedikit apakah yang dimaksudkan dengan madrasah itu, madrasah Ramadan. Pertama kita apabila kita tengok kata Syekh Said Hawa rahimallahu taala, dia kata dalam kitab Al-Islam, wa Ramadan fi hakikati madrasah. Ramadan ini adalah hakikat, yang sebenarnya adalah sekolah, seumpama sekolah. Okey. Madrasah Ramadan, sekolah Ramadan, kita boleh mentafsirkan sebagai sekolah Ramadan. Mana kita tu bahasa yang sama erti lah. Dan kita boleh menafsirkan dengan Universiti Ramadan, Pondok Ramadan. Itulah. Maknanya tempat mendidik. Itulah. Tempat kita didik, tempat mendidik. Cuma madrasah Ramadan yang bagaimana kita nak dalam madrasah Ramadan ni? Madrasah Ramadan yang kita nak adalah madrasah Ramadan yang muraqabatullah, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan madrasah Ramadan hanya bukan sekolah biasa, bukan sekolah teknik ke, bukan sekolah tak. Sekolah ni kita masuk madrasah Ramadan, sekolah Ramadan ni adalah madrasah untuk mendekatkan diri kepada Allah Taala. Okey, apabila kita berkaitan dengan proses kepada madrasah Ramadan ini adalah dengan amal ibadah kita, insya-Allah. Okey. Bagaimana tadi Ustaz Khalis ada apa ni Maksudna Muhammad. Cuma sebelum saya teruskan, Ustaz Khalis kelayanan ke masalah ke Ustaz? Maknanya dia tidak bergerak kat video Ustaz Khalis. Lagi kat sini tu. Tak apa, teruskan je. Okey, terus. Maknanya
suka ana mengulang balik apa yang yang dibaca oleh Ustaz Khalis tadi, sahabat ana Khalis Rami. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya hadis ni kalau kita terjemah bahasa mudah, dipadukan, maknanya dipadukan, diwajibkan ke atas umat Islam sendiri untuk ibadah puasa. Cumanya kita fokus kepada la'allakum tattaqun, untuk menjadikan seorang itu bertakwa. Maknanya puasa adalah proses madrasah Ramadan inilah untuk menjadikan seorang takwa. Takwa ni bagaimana? Ada ulama tafsirkan takwa ini adalah Allahumma salli Muhammad, hati yang suci, peka dengan ajaran Allah Taala dan takut kepada Allah Taala. Cuma takut dengan kepada Allah Taala dan takut kepada Covid ni lain. Kita jangan samakan benda tu. Allahumma salli Muhammad. Maknanya takut kepada Allahumma salli Muhammad, takut kepada Covid, mungkin kita menjauhi Covid tu sendiri. Atau kita takut pada harimau, kita menjauhi daripada harimau tu. Tapi takut kepada Allah Taala, kita makin dekat kepada Allah Taala dengan amalan kita. Ini di bulan puasa ini. Adapun menurut Syekh Taha Abdullah Al-Afifi, dia kata bahawa takwa adalah sifat takut dan gerun rasa kepada Allah Taala. Seterusnya dan dahil daripada gerun takut tu, lahirnya ketaatan dan beribadah kepada Allah Taala. Itulah maknanya, bukanlah sekadar takut dan makin menjauh, tapi tertakut dengan Allah Taala ni. Maknanya takut gerun dan kita hasil daripada takut dan gerun tu, kita taat kepada Allah Taala. Makinlah kita taat kepada Allah Taala. Itulah. Dan ada lagi Umar Muhammad, natijah kepada puasa ini adalah dia melatih kita. Apabila kita tengok balik kitab tasawuf dan sebagainya, antara jalan untuk kita mendekat ke dia Allah adalah dengan puasa. Sebab kita tahu ada puasa Isnin Khamis, puasa hari putih. Mana banyak lagi puasa Nabi Daud. Maknanya itu puasa juga melatih kita. Maknanya kita kembali pada tajuk kita tadi, madrasah Ramadan itu adalah melatih diri kita mendekatkan diri pada Allah Taala. Maknanya Muhammad, puasa adalah salah satu jalan. Dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan ini kita puasa direct, puasa sebulan. Tak ada miss bagi orang lelaki maknanya. Untuk kita mendekat ke diri Allah Taala. Ia rasa letih tu menyebabkan kita rasa bersyukurnya. Mana kita segar sebelum ni, maknanya kita kena latih bulan puasa ni dengan amal ibadah. Maknanya bukan sekadar kita Muhammad puasa, letih dan terus tidur sahaja, tak. Maknanya kita beribadah, baca Quran. Itulah. Dan ada beberapa perkara lagi berkaitan dengan natijah kepada puasa itu adalah puasa ini yang pertama, Sayyidina Muhammad melatih para da'i khususnya untuk berhadapan dengan perkara yang sulit. Maknanya kalau kita tengok contoh Nabi sendiri apabila Sayyidina Muhammad di boikot masa Nabi duduk di Mekah tu, Nabi dan kaum muslimin di boikot dalam 3 tahun. Maaf sikit ada gangguan sikit. Okey. Sebab dia ada duduk luar rumah, maknanya adalah serangga-serangga yang tidak diingini lah maknanya. Begitu kawan-kawan. Okey, maknanya Nabi sendiri untuk dilatih oleh Allah Taala, ditarbiyah oleh Allah Taala sendiri dengan kelaparan. Masa Nabi diboikot, para sahabat tak boleh membeli pun, orang tak jual kepada orang muslimin. Maknanya macam tu. Dan begitulah selain tu, dan puasa ni dia boleh Muhammad dia boleh melemahkan nafsu kita. Itulah antara kelebihan puasa. Dan kita bukanlah masuk bulan Ramadan jadi malaikat, keluar bulan Ramadan jadi syaitanir rajim tak. Masya-Allah. Na'udzubillah min syaitan. Maknanya kita perlu bukanlah menjadi mungkin kita kena ambil apa yang ni anak suka tanya kepada Adrian dan mungkin Muhammad tanya pula pada moderator lah. Kita kena ambil apa Muhammad di sebalik angka 40 tu,
apa di sebaliknya. Contoh, tak boleh keluar 40 hari. Ada. Dan kalau kita pergi pondok, pondok mesti tu kata, entah nak istiqamah duduk pondok, mesti cukup 40 hari baru boleh keluar pondok untuk kita biasakan diri di pondok tu. Maknanya mungkin kita atau buat kepada audien ataupun moderator apa di sebalik yang 40 hari tu. Maknanya kita lepas 30 hari kita masuk madrasah Ramadan, mungkin maksudnya amalan kita tadi kita kena teruskan juga 10 hari lagi. Contohnya, mungkin sebelum ni kita tak pernah buat duha. Mungkin kita sebelum ni tak pernah buat witir. Maknanya kali ni kita kena tak target, kita mesti Muhammad Muhammad kena teruskan 10 hari selepas bulan Ramadan tu, Syawal 10 hari tu diteruskan dengan amalan-amalan tadi supaya kita istiqamah. Maknanya mungkin ada hikmah 40 hari tu. Itulah. Maknanya sedikit saja perkongsian kita di sebalik madrasah Ramadan itu adalah untuk mendidik kita, bukan sekolah teknik, bukan sekolah asrama penuh, tapi sekolah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saudara Zakri, sama sekali minta maaf dah sebab tak tahu dah sebab apa dia sekat ini, cuma dengar suara lah. Okey, suara lah. Dengar. Dah sebab apa kita teruskan je lah. Dia apa yang Ana dapat daripada kongsian daripada saudara Zakri tadi, disebut sebagai proses macam mana apabila kita masuk bulan Ramadan ni, dia mentarbiah kita, mendidik kita pada natijah akhir sekali disebut menjadi seorang yang bertakwa. Takwa ni bukan mudah, tapi dengan tarbiah lah, insyaAllah pada akhirnya kita jadi orang yang lebih baik. Jadi kalau tanya sebab apa moderator kabur tu, lain tak pun nak comel kata. Okey, Ana di soalan seterusnya lah. Okey, hari ni kita melihat kepada dunia hari ni diuji dengan satu wabak sebagai COVID-19. Namun setiap apa perkara pasti ada hikmah. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, al-hikmatud dalalatul muslimin il akhirul hadis. Kalau nak silap, saudara Zaki dia tegur lah. Hikmah ni barang orang mukmin Muslim, dan barang siapa yang jumpa hikmah ni, maka ia berhak untuk ambil dia. Jadi apabila kita tengok, apabila wabak COVID-19 ni berlaku ni, banyak bagi kesan kepada semua orang. Tapi setiap apa berlaku, macam Ana sebut tadi lah, pastinya ada hikmah, bukan saja-saja. Jadi apa hikmah yang saudara Zakri dapat kongsikan lah, supaya mana kita boleh ambil sebagai panduan untuk kita teruskan hidup kita. Fadal. Alhamdulillah, hikmah daripada Muhammad COVID ni dalam bulan puasa dan akhirah sekali kan. COVID dalam puasa, PKP. Macam tu Ustaz Khalis? Betul. Kan, soalan dia. Okey, maknanya yang pertama dari sudut hikmah ni. Dekat. Kalau nak kecek usul kecek je. Boleh pekat Ganon. Ganon tu Ustaz Khalis insya-Allah. Sengih-sengih Zakri. Syahid Mokhtar ni sahabat Ana lah, Syahid Mokhtar ni. Dia orang hebat di kuis lah. Okey, yang berkaitan dengan hikmah, yang pertama, sesuatu perkara baik buruk adalah hikmah. Di sisi Allah semua baik, pandang kita je buruk. Tu kita kena settle bab tu lah. Maknanya setiap buruk dan baik datang daripada Allah Taala ada hikmah. Bukan adalah tu hikmah tak, bukan adalah tu. Maknanya memang ada hikmah. Macam tu lah. Secara umumnya macam tu. Dan berkaitan hikmah kita PKP ni sekarang ni, yang pertama dari sudut kebersamaan keluarga tu sendiri. Nampak? Maknanya kita boleh, apa benda kita boleh buat dengan keluarga kalau musim PKP ni? Makan sekali, apa lagi? Tengok movie sekali barangkali dengan keluarga lah. Masa sebelum puasa lah maknanya. Ustaz kali biasa buat apa dengan keluarga? Buka puasa, main terawih. Main terawih tak? Maknanya kita boleh okey. Biasa tu gangguan Maknanya sebelum Ramadan sebelum ni, kita mesti makan sekali. Buat benda memang sekali, tolong mak masak. Ustaz Ali tolong mak masak, maknanya basuh kain sekali untuk kita adanya baiti jannati tu. Ada makna di sebalik PKP adalah
mewujudkan Baitul Jannah. Masya-Allah. Itulah saya sendiri nampak dan akhirnya semua orang setuju tak setuju tak tahulah macam mana ni. Macam mana. Tapi cuma secara umumnya adalah hikmah tu memang ada hikmah. Contoh saya sendiri. Yang keduanya kita boleh update skill kita. Tak. Contoh ambil saya dalam mana saya sebelum ni. Tak pandai pun edit video. Musim PKP ni jadi alhamdulillah jadi pandai. Taklah expert tapi sebagai beginner lah maknanya. Kalau syarikat-syarikat mana nak ambil sebagai media ke marketing insya-Allah. Maknanya macam tu. Cuma kita ada update skill dari sudut medianya. Tak. Maknanya begitulah. Di sebalik hikmah memang ada Allah nak bagi suatu benda tu. Dan kita sebagai umat Islam kena percaya buruk baik yang diletakkan oleh Allah Taala adalah semuanya baik. Mana kita nampak ada pandang buruk pandang baik tu di sisi kita. Di sisi Allah Taala semuanya baik. Baik untuk kita. Contoh kita ada ujian final exam. Kita nampak susah ni final exam. Tapi dia menentukan kalau kita result tinggi, mana kita rasa kita boleh minta kerja dan sebagainya maknanya. Tu mana macam tu. Tu antara hikmah dia lah. Dan kita boleh cakap apa yang kita boleh tahu. Hikmah ni banyak dari sudut kita tengok kerajaan kita sendiri. Kita nampak kesungguhan kerajaan kita untuk Umat Muhammad untuk membendung dan membantu rakyat tu sendiri. Kita nampak lah. Dan rakyat sendiri ada support pada kerajaan sendiri. Wallahu a'lam. Okay, alhamdulillah. Dan saudara Zakir sebut tadi, sekali hikmah adanya benda yang baik. Kita ambil satu benda tu secara baik. Sebab kalau kata apa-apa peristiwa kita tak lihat kepada hikmah, maka kita akan menjadi seorang yang bersyukur. Kita akan kita akan salahkan Allah SWT. Sebab tu apa-apa berlaku pada kita, jangan lihat kepada buruk. Sebab bila kita melihat kepada buruk, maka kita tak akan jadi manusia yang bersyukur. Tapi lihatlah kepada hikmah, kerana setiap hikmah adanya kebaikan untuk kita sendiri. Jadi Ana teruskan kepada soalan seterusnya. Ni soalan masih lagi tentang COVID-19. Adakah peristiwa sejarah pada zaman Rasulullah SAW yang boleh dijadikan sebagai panduan dalam menghadapi Ramadan? Okey, pada sekat-sekat suara saudara Khalis. Maknanya boleh balik. Boleh ke nah? Panduan daripada Rasulullah macam itulah. Ke macam mana? Dia macam peristiwa zaman Rasulullah SAW kita boleh jadikan panduan. Terutama sekali Okey. Terima kasih pada Bang Khalis. InsyaAllah saudara Khalis. Cuma Muhammad pertamanya mungkinlah COVID ni tak ada zaman Rasulullah tu sendiri, tapi ulama mengkiaskan penyakit wabak ni panggil penyakit boleh berjangkit. Macam itulah. Ada Muhammad hadis diri Rasulullah SAW, hadis dalam Sahih Muslim mengatakan bahawa kalau Muhammad kalau wabak tu berlaku satu tempat, orang dalam tempat tu tak boleh keluar dan orang luar tempat tak boleh masuk. Itu memang itu nas sahih. Maknanya dalam kitab Sahih Muslim. Dan Muhammad ada lagi ada beberapa sekumpulan datang daripada Bani Thaqif untuk berbaiat pada Rasulullah. Dan masa tu sekumpulan tu Muhammad dia ada penyakit. Rasulullah pun kata masa tu Rasulullah tak buka tangan dia dan terus dia kata sungguhnya kami telah menerima baiat kamu dan maka kamu pulanglah. Maknanya kami tak biasa Rasulullah akan bersalam dan sebagainya untuk mengangkat baiat tu, menerima baiat. Tapi yang ni disebabkan sekumpulan Bani tu dia ada penyakit, Rasulullah kata kamu balik je sebab kami terima baiat. Dan tak sentuh. Maknanya betul lah apa yang diisytihadkan oleh kita, kena percaya kepada mufti-mufti kita. Maknanya fatwa-fatwa daripada mufti, dia memang orang dah berilmu dan dia tahu keadaan dia dah rujuk kita. Maknanya kita kena
sebagai rakyat biasa yang tak ada ilmu, kita kena percaya kepada mufti-mufti kita yang buat fatwa dan sebagainya. Memang dah bidang dia. Dan kita mesti yang Muhammad Muhammad berapa isunya yang menyebabkan kita kata di zaman Rasulullah memang tak berlaku, tapi ulama menggunakan kaedah qiyas untuk menyama kaedah qiyas untuk meletakkan hukum di zaman kontemporari. Mana itulah. Dan sebagai rakyat Malaysia, sebab hari itu ada isu kata macam mana tak boleh solat ni lebih syiar Islam dan sebagainya, solat jemaah. Okay. Apabila kita Muhammad dah jadi makruh kepada orang kita pergi mana kita solat je. Bahkan dalam Imam Nawawi sendiri ada sebut untuk keuzuran bagi keringanan bagi orang-orang yang sakit untuk solat jemaah. Maknanya dia tu ada dalam kitab. Sebab ni tu sakit untuk diri dia, mungkin sakit tak berjakit. Ni bahkan ni sakit yang berjakit yang boleh memudaratkan orang lain, bahkan boleh mati, bukan mudarat aja. Mudarat yang boleh membawa ke mati. Itulah maknanya apa yang di Muhammad Muhammad kita hadapi sekarang ini. Ada zaman ada hadis yang menyatakan pada hukum zaman sekarang ni, maknanya dan kita kena percaya kepada mufti-mufti kita lah. Dia dah buat kerja dia dah. Maknanya kita kena percaya. Dan itulah kita sebagai Muhammad Muhammad kena tak boleh mempertikaikan lah. Itu memang dah Muhammad Muhammad fatwa. Kalau kita mempertikaikan jadi tak. Itulah. Okey. Wallahu a'lam. Selain itu, boleh ke saudara Zaki sendiri cerita apa peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan? Sebab kadang-kadang tak tahu benda ni. Contoh perang Badar, contoh tu macam tu. Boleh saudara Zaki kongsikan sedikit. Bulan Ramadan Okey. Allahumma salli Muhammad. Peristiwa yang berlaku di bulan Ramadan lah, yang saudara Zaki tahu sendiri dan boleh kongsi kepada kita semualah. Okey, yang pertama bulan Ramadan ni Ana pun tak ada ilmu juga. Cuma kita boleh ambil kebanyakan perang-perang kemenangan umat Islam ni, antaranya perang Salib dan sebagainya, yang berlaku di bulan Ramadan. Dan peristiwa nuzul Quran, maknanya berlaku pada bulan Ramadan sendiri. Bulan Ramadan ni kenapa kita boleh kaitkan, kenapa bulan mulia adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan kita kena tengok balik, apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran adalah dimuliakan. Tak? Kita boleh tengok Nabi Muhammad sendiri dimuliakan. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Muhammad. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran, dimuliakan bulan Ramadan tu. Apa lagi Nabi Muhammad diturun Al-Quran turun kepada dia dimuliakan. Maknanya sekala malang Lailatul Qadar, malam tu dimuliakan sebab Muhammad. Maknanya semua berkaitan. Al-Hafiz sendiri pun. Kita tengok Al-Hafiz hafal Quran. Dimuliakan. Dia dimuliakan. Tak ada sebab ada hadis yang menunjukkan bahawa orang Hafiz ni boleh beri syafaat kepada ahli keluarga dia. Maknanya peristiwa yang paling besar adalah peristiwa berkaitan dengan Al-Quran sendiri lah di bulan Ramadan. InsyaAllah. Terima kasih kepada saudara Zakri. Cuma macam dah nasihat tambah lah. Bila disebut bulan Ramadan, kita sebut sebagai satu peperangan yang agak besar lah. Apabila umat Islam menentang dengan kafir Quraisy, 1000 menentang 313. Namun di situ Allah SWT menangkan umat Islam. Cuma di sini apa yang anda kongsikan, dia sebut Ghazwah Badar ni. Ghazwah Badar ni bukanlah peperangan pertama dalam Islam. Sebab kadang-kadang orang silap faham. Ialah peperangan yang ke-9. Buku ni ditulis oleh Dr. Muhammad Ridwanah. Dia sebut bahawa Ghazwah Badar Kubra ni peperangannya ke-9. Bila disebut Kubra, sebelum tu adanya Sugra, iaitu peperangan antara nama lain Ghazwah Safwan. Ghazwah Safwan, apabila berlaku peperangan Ghazwah Safwan ni, peperangan tu tak berlaku. Tak ada sebab apa? Sebab musuh ketika itu dapat lagi. Jadi ambillah apa yang boleh anda kongsi. Jangan silap faham, sebab kadang-kadang silap faham. Dia katakan Ghazwah Badar ni bukan pertama. Tidak.
tapi peperangan ke-9. Antara kata buku lain atau kitab lain boleh rujuk kitab Allahumma salli ala Muhammad, Sirah Nabawiyah Rahikul Maktum. Dalam tu memang kata perfect lah, tak ada tokoh tambah apa. Jadi terima kasih kepada Ustaz Zakri. Sebelum tu kalau ada mana-mana soalan boleh komen di ruang komen lah. Kita buka, kalau ada soalan boleh tanya. Dia tanya kepada Syekh Zakri kita. Okey, ni soalan terakhir daripada Anas sendiri. Apakah nasihat saudara kepada seluruh umat Islam, terutamanya mahasiswa dan belia dalam menghadapi Ramadan musim PKP ini? Tafadhal. Nasi okey kak, kalau soalan tuju kepada moderator tu. Okey, insyaAllah. Okey, nasihat rasa nasihat Ustaz Ayub di depan moderator yang sangat hebat ni. Musnah Muhammad nasihat. Musnah Muhammad. Yang pertama nasihat untuk diri saya sendirilah. Dan kira yang mendengar pada hari ni dah lebih hebat daripada yang bercakap hari ni lah. Memang lebih hebat. Adanya amalan masing-masing dan sebagainya. Okey. Yang pertama dari segi kita kena ada target. Kita kena ada target dari sudut ibadah kita. Kita tengok balik kenapa kita boleh menghabiskan Musnah Muhammad bagi yang biasa-biasalah tak lancar barangkali tak hafal Quran, dia boleh menghabiskan 30 juzuk dalam bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Barangkali bulan lain tu Musnah Muhammad bulan lain satu Quran sebelah bulan. Maknanya tak boleh nak target sebulan tu sekali khatam. Kenapa? Sebab kita ada target. Dalam bulan Ramadan ni kita ada target. Okey, Musnah Muhammad kita dah Musnah Muhammad jam ada gangguan sikit. Kita dah target bahawa kita nak kena habiskan juga 30 juzuk ni dalam bulan Ramadan. Maknanya itulah target kita, dan dalam Ramadan ni kita boleh menghabiskan 8 rakaat tu setiap Musnah Muhammad setiap malam. Bagi ambil 8 lah, kalau ambil 20 lah setiap malam. Maknanya kita dah ada target kita nak setiap malam Ramadan kita nak nak lakukan tarawih sehingga akhir Ramadan. Mana tu kena target. Target tu mesti ada lah. Kita buat kerja mana pun kita kena ada target lah. Okey. Yang kedua, banyakkan amalan di bulan Ramadan ni. Sebab apa? Sebab kita sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Maknanya siapa yang puasa di bulan Ramadan dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, dosanya akan diampun ya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya dosa dia akan diampun. Maknanya macam tu. Yang penting kita kena ada lakukan amalan yang bersungguh-sungguh. Bukan sekadar amalan baca Quran sepipi sehari. Dia tak ada amalan yang tak apa nak amalan sangatlah. Maknanya kita kena ada banyakkan amalan kita. Sebelum ni kita tak lakukan duha, mungkin Ramadan kali ni kita boleh start duha. Mungkin sebelum ni kita lakukan witir, mungkin Ramadan kali ini, dan lepas Ramadan pun kita boleh lakukan witir konsisten, istiqamah dan sebagainya. Dan lepas tu apa lagi? Itulah, dan kata Musnah Muhammad, kata ulama, jadilah kamu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jangan jadi Musnah Muhammad jadi hamba bulan Ramadan sendiri. InsyaAllah. Sudah nasihat ni untuk diri saya sendirilah. Benda-benda yang saya sebut tu semua susah. Cuma kita kena ada semangat yang tinggi dan ilmu lah untuk mengamalkan semua perkara tu, insyaAllah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Apa yang saudara Zakri kongsikan lagi tadi, bolehlah kita ambil sebagai kata panduan. Kalau dulunya kita pulang hari ni Allah Ta'ala bagi peluang. Dia duduk PKP, duduk dalam rumah, baca Quran, habiskan 30 juzuk. Kalau pertama kita dapat dalam ni. Saya baca dulu. Soalan pertama daripada Saudara Amar, tanya untuk semua
Esko tarbiyah kami sendiri. Kami gabungan mahasiswa kami sendiri. Jadi soalan Okey, dia, okey. soalan dia Ha? untuk melakukan satu program untuk Ha? untuk mahasiswa tu lebih produktif. Saudara Zaki faham? Sekejap. Uh, Apa yang kami buatlah untuk yang lebih produktif. okey. Mana maksudnya? Gamis. Saya berdiri, saya buatlah hari ni bersama dengan Abang Khalis ni. Dengan saudara Khalis ni. Bukan wakili Gamis Allahu Akbar. Tak apa, jawab je. Ada ke usaha? Okey, insyaAllah program mahasiswa yang lebih produktif. Produktif. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Proaktif dua perkara yang berbeza yang samakan. Okey. Musnah Muhammad banyak program mewakili kami sendiri. Kita banyak program kepada yang pertama kita menghidupkan bulan Al-Quran ini, kita buat tadarus live Al-Quran lah. Maknanya yang pertama maknanya kita buat tadarus untuk pembentukan explain tentang tajwid dan sebagainya lah, dan tadabbur sedikit daripada live Al-Quran tu. Dan kita banyakkan lagi program-program diskusi-diskusi lah. Dan di pimpinan kami sendiri program untuk mahasiswa. Okay. Maknanya banyak lagi kita jemput bicara eksklusif dengan YB dengan orang pakar dalam bidang, di antara yang sebelum ni kita pernah buat bicara ekonomi dan sebagainya. Semalam kita kita bersama dengan YB Zailah. Itulah, banyak lagi program-program boleh rujuk pada Musnah Muhammad page Gamis, insya-Allah. Okay. Kita jawab Terjawab. Okey, kalau ada mana-mana sahabat yang ada sebarang soalan, dia tanya. Kita ada masa lagi, dia tanya. Okey, Ana lagi soalan sunyi lah. Daripada saudara Nasrul. Dia tanya, boleh ke saudara panel sendiri bagi sedikit nasihat lah, sebab kalau kita tengok kebanyakan umat Islam ni dia hanya jadi hamba kepada bulan Ramadan saja. Sebab dia tak nak benda tu berlaku macam tu. Maksudnya apa nasihat Zaki sendiri? Sebab benda ni realiti. Kita just jadi hamba Ramadan, habis Ramadan jadi macam orang biasa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Macam mana kita tak ada jadi hamba Ramadan tu. Cuma pahala kita buat amal ibadah dapatlah kita buat masa bulan Ramadan tu, insya-Allah. Moga-moga kita beramal di bulan Ramadan jadi pahala dan jadi manfaat pada kita di akhir nantilah. Cuma biarlah bukan sekadar semangat. Ya, semangat tu perlu ada, cuma ilmu. Kalau ilmu dengan semangat, insya-Allah amalan itu akan jadi berterusanlah. Maknanya kalau kita semangat, kalau kita tak ada semangat, siapa yang boleh menaikkan semangat kita tu? Tak ada. Mana melakukan diri kita dengan adanya ilmu, berkaitan ilmu. Dan kita kena letak dalam kepala kita supaya bukan sekadar bulan Ramadan ni kita nak menghabiskan Al-Quran tu. Lepas bulan Ramadan kita boleh teruskan bacaan Al-Quran dan beberapa Musnah Muhammad, beberapa amalan lain, solat sunat dan sebagainya. Maknanya bukan sekadar semangat saja, tapi ilmu sangat penting lah untuk meneruskan perjuangan amal ibadah kita tu, insya-Allah. Okey. Terima kasih kepada saudara Zakri. Alhamdulillah. Apa kata macam soalan pertama tadi lah disebut sebagai madrasah. Macam mana perkara tersebut melatih kita. Sebab kalau kita buat satu perkara tanpa ilmu, benda tu akan jadi macam tak comel kata. Tak comel. Jadi apa-apa yang kita nak buat, pertama sekali ilmu kena ada. Ilmu sekali dengan semangat. Kalau ilmu saja, kita akan buat sekejap je. Kalau kita tak ilmu, kita boleh pergi jauh. Jadi saya buka lah soalan lagi. Kalau siapa tanya kenapa moderator tak nampak line dah pun dah comel sini. Jadi saya beri soalan. Pulau bahagia.
Kalau ada apa persoalan kita tanya. Jangan segan-segan. Cuma menarik lah kalau kita maknanya Masya Muhammad suka saya tambah sikit lah. Maknanya bulan Ramadan ni kena ambil betul-betul dan kita kena minta apa ni, kena kembali, kena taubat kepada Allah Taala lah, supaya bulan Ramadan nanti kita keluar je bulan Ramadan, maknanya kita jadi hamba yang diampunkan dosa Allah Taala lah. Dah. Maknanya kita, yang tu kita mengharapkan lah. Kita sebagai umat Islam dan sebagainya. Umat Islam, mahasiswa khususnya, kita kena mengharapkan apa ni, keampunan daripada Allah Taala. Banyakkan selawat, istighfar dan sebagainya. InsyaAllah. Untuk diri saya juga, untuk di panel sendirilah. Yelah, sama-sama kita buat macam tu. Kita ubah diri kita daripada yang buruk kepada lebih baik. Sebab manusia ni, kita kata tak lagi daripada kesilapan. Sebab Nabi SAW sendiri ada sebut dalam satu hadis. Ni satu hadis, kalau anak silap, panel dia tegur lah. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairun khata' tawwabun. Setiap anak Adam ni melakukan kesilapan, dan sebaik-baik orang melakukan kesilapan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Manusia ni tak lagi kesilapan. Tapi yang mana lebih baik ni orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi anda buka lagi kepada apa-apa soalan. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, tanya je. InsyaAllah kalau kita boleh jawab. Cuma saya nak tambah sikit dari sudut dengan Nasrul kata tadi. Selain daripada ilmu, kita kena ada suasana tu lah. Suasana mengamalkan amalan yang soleh tu lah. Maknanya bukan bulan puasa je lah kita semua jadi baik maknanya. Lepas bulan puasa tu kita kena cari kawan-kawan yang istiqamah buat perkara dalam bulan puasa dan lepas bulan puasa. Tu insyaAllah menjadi pemangkin bagi kita untuk buat satu perkara amal ibadah tu insyaAllah. InsyaAllah. Jadi kalau kata tak ada soalan ni, kita boleh pergi ke akhirnya lah. Jadi agak-agak ada soalan, kalau ada boleh tulis lah. Anda tunggu sikit lagi. Kalau tak ada, kita teruskan kepada kulasah lah. Nak buat gaya macam tak ada. Itulah yang tak akhirnya untuk last kali saya minta lah kepada saudara Zaki untuk simpulkan apa perbincangan kita pada hari ini. Moga mana apa yang kita bincang hari ini kita boleh ambil untuk kita amalkan dan sebagai panduan sendiri. Padahal Bismillahirrahmanirrahim. Dah doa sikit daripada saudara Zakri. Allah. Doa apa? InsyaAllah. Okey, yang pertama kita berbincang kita adalah menunaikan bulan Ramadan, hikmah kepada COVID itu sendiri dan beberapa perkara berkaitan dengan sirah nabawiyah insyaAllah. Okey. Yang pertama, bulan Ramadan ni sangat baik apabila kita itulah antara hikmahnya. Kita bulan Ramadan ni semasa bulan musim PKP. Mana kita banyak masa dan ruang untuk kita beribadah kepada Allah Taala. Mana kalau kita tak buat ibadah, mana kerap satu kerugian kepada kita. Dan sebelum ni mungkin kita disibukkan dengan member ajak pergi bahasa Ramadan. Apa lagi? Member ajak pergi apa lagi? Maknanya sentiasa ada member yang ajak lah maknanya. Dan kita ada satu perkara maknanya kita sibuk. Dulu kita sibuk separuh terakhir bulan Ramadan sibuk cari baju raya dah. Mana sekarang ni kita nak cari baju raya apa lagi? Kita pun raya kat rumah sendiri, nak tunjuk ke siapa. Tapi tak ada masalah, maknanya kita dah ada yang dah settle. Maknanya masa kita lebih banyak lapang untuk kita melakukan ibadah sendiri dah. Dan manfaatkan masa-masa ini kita untuk mahasiswa khususnya lah. Sebelum kita pergi kebalik di universiti tu, manfaatkan dengan bersama keluarga lah. Berbakti pada keluarga, buat baik pada keluarga, insyaAllah. Kita menyembah ayah kita lah. Maknanya boleh selepas solat jemaah tu kita terus cium tangan kedua ibu bapa kita, insya-Allah dapat pahala insya-Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Doa sikit. Doa sikit. Pun kau pergi ni. Jatuh dah apa ni? Tak ada holiday apa? Okey. Sekejap dah. Setengah tu dah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ilaika nashku wa ilaika narju an tadfa'a 'anna al-bala wal waba wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Ya arhamar rahimin, ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Okay, namanya terima kasihlah kepada saudara Zakri kerana sudi menjadi ahli panel kita pada hari ini, dan kami mohon maaflah kalau andai kata ada silap, terutama sekali bila kami ni anak jati Terengganu, jadi tubiklah Terengganu tu. Betul. Kami anak pun minta andai kata ada silap ada kekurangan, kami mohon beribu kemaafan. Terutama sekali bila line internet dah pun okey. Harapnya apa perkongsian kita pada hari ini, apa kita bincangkan hari ini, kita jadikan sebagai panduan dan kita amalkan pada masa hadapan. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu datang daripada diri kami sendirilah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Ahzab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okey, terima kasih kepada saudara Zakri. InsyaAllah ada masa terima kasih pada Kelab Ucap UM, dan terima kasih pada audio yang sanggup hingga ke hujung rancangan insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada pemotor data juga.